Kita keluar malam-malam, hari hujan sebab apa? Sebab kita nak pastikan masa depan anak cucu kita, masa depan kita terbela. Kita nak pastikan seperti apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Tuan Ibrahim tadi, pembohong, pencuri, perompak tak bersama-sama berpakat merosakkan lagi negara kita. Betul atau tidak? Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita bercerita baru-baru ni dalam pilihan raya umum di seluruh negara kecuali di Tioman ni dan juga di Padang Serai, ramai di kalangan kita mengundi Barisan Nasional sebab dia bencikan Pakatan Harapan. Tup-tup bila tubuh kerajaan dapat Anwar Ibrahim dengan bertimbalankan Zaid Hamidi. Ada juga yang menyokong Pakatan Harapan sebab tolak Barisan Nasional. Tup-tup tubuh kerajaan dapatlah dema, bos dema, tiba-tiba dapat timbalan kita, timbalan Perdana Menteri, orang bagian Datuk Perak buat malu aku. Sama juga malam ni tuan-tuan dan perempuan, ramai yang dah berpakat nak keluar malam-malam, nak datang ke tapak pasar malam di Rompeh ni, nak berjumpa dengan Abah. Tiba-tiba yang datang peja. Kalau orang Perak kata pakai hairnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, Allah itu maha kaya. Saya memang tak ada rancangan nak datang kemari. Saya sebenarnya sepatutnya berada di Padang Serai. Tetapi ditakdirkan, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada pagi tadi telah membuat panggilan kepada saya, mengarahkan untuk saya hadir mewakili beliau ke sini pada malam ini untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Beliau berasa begitu sayu, bersedih hati kerana kekanda beliau, Allahyarham Tan Sri Aziz Yassin, telah pulang ke rahmatullah pada pagi tadi. Oleh kerana itu, beliau tidak dapat hadir dan beliau mohon kepada saya untuk menyampaikan salam beliau dan memohon ampun dan maaf kerana tidak dapat hadir pada malam ini. Dan beliau sampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namun saya berasa sungguh gembira dan bersyukur kerana hari ini saya berada di Dun Tioman ini. Sebenarnya dalam hati itu memang nak datang awal lagi. Kerana kat sini memang udang galahnya besar-besar. Lepas semayang isyak tadi, semayang berjemaah di masjid bernama, entah masjid besar cantik. Apa nama? You ada tadi sana. Dia ada. Dia semayang sekali. Dia bagus. Dia semayang dengan saya. Tapi dia makan bihun, saya dijamu dengan udang galah. Besar tu. Masak sambal. Punya sedap. Alhamdulillah. Terima kasih kerana saya mendapat layanan yang cukup baik daripada orang-orang dalam Dun Tioman ini. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya rasa seronok sangat nak masuk ke negeri Pahang ni kerana sama seperti negeri saya di Perak, Darul Rizwan. Ada satu perubahan yang besar di kalangan terutama sekali orang-orang Melayu di negeri Perak dan negeri Pahang. Sama juga di negeri Pahang ni, negeri Perak juga, sipi-sipi nak tubuh kerajaan. Kami baru-baru ni tuan-tuan dan perempuan, saya di negeri Perak bersama dengan Tuan Haji Razman, Pesuruh Jaya PAS negeri Perak, dan juga rakan saya, Datuk Si daripada Gerakan. Sebelum pilihan raya kami dah berpakat. Kita nampak gaya di negeri Perak ni, kita katakan kita akan berjaya menggagalkan mana-mana parti untuk menubuhkan kerajaan sendiri. Sebab kami yakin dengan sokongan orang ramai kepada kepimpinan Perikatan Nasional, kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, kami memikirkan daripada 6 kursi yang kami ada,
InsyaAllah kami boleh tambah menjadi 12 ke 15 kursi. Sejurus selepas Dewan dibubarkan, kita mula berjumpa dengan orang ramai. Pergi ke kedai-kedai kopi bersembang-sembang. Berjalan ke sini ke sana, ke sini ke sana. Belum waktu kita penamaan calon, saya berjumpa dalam mesyuarat Perikatan Nasional Negeri Perak. Saya dah berbisik dengan Tuan Haji Razman, Pesuruhjaya PAS Negeri Perak, ataupun kami panggil dia Pak Teh. Pak Teh, nampak gayanya silap-silap kita boleh tubuh kerajaan di Perak ni. Boleh lepas 30 kursi nampak gayanya. Dia pun kata, saya pun rasa macam tu juga. Sokongan begitu besar kepada kita, terutama sekali yang paling saya pelik, datangnya daripada pengundi-pengundi muda. Maka tak salahlah Datuk Seri Ismail Sabri lantik saya jadi Menteri Belia dan Sukan. Betul tak? Ha? Kamu faham ke tak? Datang dari mana sokongan orang muda tu? Menteri Belia pandai menyanyi. Hoi, hoi ya hoi. Ha. Ha. Alhamdulillah. Kalau di Tambun ni tuan-tuan dan perempuan, dah cerita Tambun pula, cerita sedih. Tambun bukan cerita sedih tuan-tuan dan perempuan. Cerita miracle. Di Tambun, saya ni seronok sangatlah. Sebelum saya nak cerita Tambun, saya nak cerita balik belakang. Cerita tentang perpaduan erat dalam Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional tuan-tuan dan perempuan, saya bersama dengan Datuk Seri Tuan Ibrahim, Datuk Seri Dr. Sam daripada Terengganu, kami ni berbincang tentang pengagihan kursi. Dulu saya ada pengalaman nak berbincang pengagihan kursi dengan parti-parti daripada Pakatan Harapan. Pun cerita sedih juga. Waktu tu kami nak beragih kursi antara parti PAN, parti apa nama lagi, DAP dan juga parti PKR. Bila nak masuk mesyuarat tu tuan-tuan dan perempuan, susah hati. Susah hati. Kena semayang tahajud, semayang hajat, semayang macam-macam apa yang kita tahulah. Nak pergi jumpa dengan mereka ni. Tapi bila nak berbincang dengan kepimpinan PAS, oleh kerana perpaduan yang ada di dalam Perikatan Nasional cukup seronok. Saya cakap depan Datuk Seri Tuan Ibrahim, best, cenggini. Tak ada apa masalah, kita tak ada bergaduh apa. Yang kelolor sikit tau, kelolor tau cakap orang Perak. Kelolor, yang penin sikit lah. Sanusi, dia seorang je buat kacau. Sanusi, tapi bila saya ada dia kurang sikit, sebab lebih kurang kan. Dia punya tahap kesewelan tu. Tapi okey. Bila saya tanya dengan Datuk Taki, saya tanya dengan Datuk Dr. Sam, dia kata apa? Berbincang dengan orang bersatu ni cukup seronok. Kita bersembang sambil bergurau-gurau. Kita boleh bersembang dengan hati yang cukup selesa. Itu keadaan sebelum kita nak menghadapi pilihan raya. Jadi bila kita nak hadapi pilihan raya tu memang dah seronok sangat dah. Bila kita dah susun kursi, mereka pula boleh cakap dengan saya. Peja, kami dapat maklumat Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bertanding di Tambun. Kamu sebagai timbalan pengerusi PN, kamu sebagai timbalan Presiden Bersatu, kita nak pastikan kamu menang. Jadi kami nak bagi kamu kursi yang senang menang. Dia pakat. Datuk Seri Tuan Ibrahim pakat pula dengan Datuk Seri Azmin Ali. Dia bercakap berkali-kali, dia kata, betul ke you nak bertanding kat Gombak? Betul ke you nak bertanding kat Gombak? Sebab kami nak you menang. Ini perangai kepimpinan PAS, bagi tepuk sikit. Dia bukan kira diri dia. Dia tanya, dia sesak pula Peja menang kalah. Dia susah hati. Boleh ke kamu menang di Tambun? Saya kata kalau Anwar Ibrahim yang datang di Tambun, saya akan pertahankan. Saya akan cuba bersungguh-sungguh. Tapi tuan-tuan nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Saya lawan dengan penipu. Bukan saja penipu. Yang dia kata kita lawan ada duit, apa nama, daripada syarikat judi.
Kalau saya ada duit daripada syarikat judi, ni aku tak reti pakai duit. Tuan-tuan agak fikir-fikir gaya peja ni agak tak reti ke nak pakai duit. Hai, sakitnya hati aku. Tunggu petition sampai nanti. Video kamu dah tengok kan? Semua orang dah tengok video macam-macam video di Tambun tu kan? Malam terakhir yang kami ni buat apa? Munajat. Berzikir ramai-ramai. Lepas solat maghrib kita baca Yasin. Lepas tu kita buat solat hajat. Isya, lepas Isya kita bermunajat. Takat tu je model. Di belah sana saya waktu malam terakhir tu saya berucap, saya kata saya sebenarnya walaupun badan di sini, sebenarnya hati saya nak pergi ke majlis yang dianjurkan oleh Anwar Ibrahim. Datuk Seri Tuan, malam terakhir di Tambun dah macam anugerah juara lagu. Orang PAS tak faham. Anugerah juara lagu ni semua artis ada. Syamil, kamu tak kenal. Aini Zakri. Lagilah orang PAS mana nak faham semua ni. Susah cakap depan orang PAS ni. Semuanya artis A+ ni. Artis yang bagus-bagus, yang pandai menyanyi ni. Ada kat situ. Hati tu terdetik nak pergi ke sana. Bayangkan, calon sendiri pun terasa nak pergi ke sana. You ingat macam mana kami nak menang? Letih lawan dengan raksasa ni. Dia bukan gegasi, saya panggil raksasa. Dia buat poster sebesar-besar bangunan. Takut budak malam-malam jalan kan. Nampak dia ingat raksasa, demam, ngigor dia malam-malam. Risau. Tapi tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah. Walaupun daripada 22% Cina, 11% kaum India di Parlimen Tambun, yang mana 90 lebih peratus, saya tak dapat, 92-93% pengundi Cina keluar mengundi pada hari mengundi. 82% juga daripada kaum India keluar mengundi. Saya dapat berapa? 0.6% daripada dua kaum ni. Melayu keluar mengundi 66% daripada jumlah keseluruhan. Tetapi kita telah berjaya menambah undi yang saya dapat daripada PRU yang ke-14. Apa maknanya? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, pengundi muda, orang Melayu telah bersatu hati. Confirm. Undi yang Anwar Ibrahim dapat di Tambun, solid undi Cina dan India. Undi yang saya dapat 46,000, solid undi daripada orang Melayu, campur Barisan Nasional dapat 28,000, yang dia orang ingat dia orang ada 50,000. Saya tanya orang UMNO, dia kata, kau bagilah aku sikit. Takkan kau nak Anwar jadi Perdana Menteri? Memang kami tak nak, dia kata. Atau kamu dah kena tinggal jauh, bagilah saya 3-4,000. Saya kata, tak ada, kami dah kira dah, kami dah mencula. Mencula? Dia dah buat culaan, dia kata, dia dah buat culaan, dia ada lebih 49,000. Nak capai 50,000 undi. Kesudahan yang dapat 28,000. Macam mana dia buat kerja, saya pun tak faham. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya berasa bimbang. Kerana saya pernah menjadi Menteri Besar di negeri Perak dalam kerajaan Pakatan Harapan. Sewaktu itu tuan-tuan dan perempuan, saya dah melalui pelbagai perkara. Saya dah lalui perkara yang akan dilalui oleh Menteri Besar Pahang sekarang. Yang akan dilalui oleh Menteri Besar Perak sekarang. Saya dah katakan kepada beliau, nampak seronok jadi Menteri Besar. Tapi setiap minggu akan diganggu dengan pelbagai permintaan daripada mereka. Tak payah nak cerita susah. Nak buat tubuh kerajaan, nak bagi jawatan Exco. Nak tubuh jawatan Exco, kita kena bagi portfolio. Portfolio ni faham tak? Apa dia? Okay, pandai, orang Rompin pandai-pandai. Nak bagi portfolio. Yang dia nak sangat apa dia? Perumahan dan kerajaan tempatan. Apa kerjanya tu? Nak bina rumah, lepas tu nak jaga PBT, nak jaga Dewan Majlis Perbandaran, Majlis Daerah, Majlis Bandaraya. Itu kerja dia. Dia nak jaga tu. Kenapa dia nak jaga tu? Sebab dia nak kawal
bandar-bandar besar. Yang bandar-bandar kecil ni dia tak peduli. Itu nombor satu diminta. Kita dah pening. Baru nak tubuh kerajaan. Tetapi selepas tu pula, kita nak buat pelantikan ketua-ketua kampung. Betul tak? Kita nak lantik pengarah-pengarah dalam syarikat-syarikat kerajaan. Ini yang perlu kita buat segera. Dan pada ketika itu, tuan-tuan dan perempuan, ini saya dah lalu. Tolong telefon besok dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Saya percayalah perkara ini sedang berlaku. Mereka akan mula minta, antaranya dia kata dekat sini ada satu kampung. Nama kampung kat sini, bagi satu nama kampung. Mentakak. Kampung Sepakat. Dekat Kampung Sepakat, kita nak lantik seorang ketua kampung. Kerajaan nak lantik, betul tak? Okey. Bila nak lantik, UMNO kata, kamilah nak. Kami dah ada UMNO cawangan kat situ. Ada berapa cawangan? 8 cawangan dalam Kampung Sepakat. Setiap jalan tu ada nama satu cawangan. Orang tak ada. Orang UMNO lah cakap ni dulu. Saya tahulah. UMNO cawangan Jalan Mahajalela. Ada satu. UMNO cawangan Jalan Bush. Satu. Tu dulu tempat saya kat Ipoh. Nama jalan. Rumah pun tak ada kat situ. Tapi ada cawangan UMNO. Samalah. Kampung Sepakat. Jadi orang UMNO kata, kami nak calon kami sebagai ketua kampung. Orang DAP kata, tak boleh. Sebab kami ada 50 orang ahli. Kami nak seorang ketua kampung kat situ. Kalau tak ada 50 orang ni pun, dia akan cari. Dia pergi tanya, kamu nak jadi ketua kampung tak? Kamu nak jadi ketua kampung tak? Kamu nak jadi ketua kampung tak? Akan ada orang Melayu yang kata, aku nak. Kalau kamu nak, kamu masuk DAP. Apa yang akan berlaku apabila daripada, katakanlah ada 200 kampung di negeri Pahang ni, bila mula dia dapat penetrate ataupun dapat tembusi 10 kampung terlebih dahulu. Mana rupanya? Samalah juga macam rakan-rakan kita yang bertanding di Bentong sebagai contoh. Seronok dapat jadi calon. Seronok. Bila kata, kamu jadi calon Pakatan Harapan, kami akan sokong. China akan bagi undi, India akan bagi undi. Orang Melayu tak bagi undi, tak apa. Janji kamu pergi sana bercakap, buat lawa. Orang PAS pun jadi suka, dah lawa sangat. Bukan Mika lah. Orang sana. Ada. Dah berkenan. Dia terpersona dengan perkara-perkara yang kononnya untuk diri dia. Tapi sebenarnya mereka juga telah terpesona dengan perjanjian syaitan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya cukup risau. Benda ni bunyi kecil. Bunyinya dia cuma nak minta jadi pengarah kepada syarikat air Pahang. Syarikat air Pahang apa dia entah? Apa nama dia? Okey, korang tahulah tu. Pai lantak lah. Apa pai? Dia mula-mula diminta satu jadi pengarah. Lepas dia jadi pengarah, dia berkawan dengan pegawai-pegawai. Dia masuk penetrate sini, masuk sana. Dia dapat maklumat-maklumat tentang syarikat dan sebagainya. Akhirnya, permainan jangka masa panjang, kita akan jadi bermasalah. Begitu juga dengan tempat-tempat lain. Tapi rakan-rakan kita ni, kita dah cakap daripada awal. Kepimpinan PAS, Kepimpinan Bersatu memang nakkan sangat perpaduan ummah. Dari dulu saya dan rakan-rakan sentiasa bercakap tentang perkara ni. Kalau tuan-tuan masih ingat, waktu saya dijatuhkan oleh kepimpinan daripada UMNO di Negeri Perak, ada tak nampak orang Bersatu, orang PAS mengamuk kerana Peja dijatuhkan sebagai Menteri Besar? Ada tak? Tak ada. Kenapa? Kita yakin bahawa kita perlu mengekalkan perpaduan di dalam kerajaan bagi memastikan kepentingan rakyat sewaktu kita nak menangani COVID-19 pada ketika itu. Betul tak? Begitu juga apa yang berlaku di Putrajaya. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dijatuhkan oleh 15 orang ahli parlimen daripada UMNO. Beliau sendiri yang mencadangkan agar Datuk Seri Ismail Sabri diangkat sebagai Perdana Menteri kerana kepentingan rakyat dan menjaga perpaduan itu lebih penting daripada kedudukan beliau. Ini yang kita kejar dari dulu lagi.
Kita, siapa kata bersatu menolak muafakat nasional? Kami sebenarnya telah pun dijemput dan kami memang nak masuk. Dah jawab pun. Tetapi tak pernah dijemput bersekali di dalam apa juga mesyuarat. Kalau pula PAS, kepimpinan PAS sebelum PRU yang ke-15 ni, saya cakapkan orang PAS di peringkat, orang bersatu di peringkat akar umbi. Kita jenuh meratib. UMNO bersatu, UMNO bersatu, UMNO bersatu, meratib. Tak tahu nak pergi mana satu sebelum PRU 15, betul tak? Kita tak tahu. Kita tak pasti lagi. Kerana apa? Kerana sehingga saat terakhir kepimpinan PAS berusaha bersungguh-sungguh untuk cuba mendapatkan perpaduan di kalangan ketiga-tiga parti. Namun akhirnya apa yang berlaku? Dia kata dia boleh menang 90 kursi. Ini bukan saya kata. Ramai pemimpin-pemimpin UMNO yang kami jumpa, dia kata kami dah dalam tangan 90 kursi. Kesudahnya kita tahu keputusannya, dia dapat berapa? Itu je lah. Itu yang lagu M. Nasir tu. Dah hari ni, bila Datuk Dominic nyanyi, Tuan Guru pun dah nyanyi kesian-kesian kan? Saya pun boleh nyanyi 73 pintu. Lagu M. Nasir. Tanya sama itu hut-hut. 73 pintu, 73 PN menang. Betul apa lah? Beribu-ribu marga satwa mencari Raja Simurak yang sampai hanya 30. Betul siapa? Sang Algojo. Siapa dia? Anwar Ibrahim. ZMD. Rupanya nanti dulu dia dapat pula betul-betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya dalam keadaan kita bolehlah kita nak kata apa pun tentang apa yang mereka lakukan. Kita boleh cakap Anwar penipu, Anwar pembohong. Nampak dengan jelas dan terang. Tapi kalau kita tak berbuat apa-apa, beliau akan kekal berkuasa sebagai Perdana Menteri. Seluruh dunia akan mentertawakan kita. Kita akan dilihat sebagai orang yang bodoh. Besok ramai yang nak mula bulan ni, ramai yang nak pergi buat umrah di Tanah Suci. Bila kita berjalan besok, orang tanya dari mana, dari Malaysia, orang gelakkan kita. Kerana apa? Kerana kita tidak melakukan apa-apa. Besok, kita ada pilihan raya di Don Tioman ni. Kalau kita kalah, jatuh tak kerajaan Pahang? Kalau kita menang, jatuh tak kerajaan Pahang? Tetapi kalau kita kalah, bodoh tak nampaknya kita di mata dunia? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang berada di dalam kemah, di luar kemah, yang berada di dalam kawasan ini pada malam ni, saya amat yakin dah. Semuanya tetap akan keluar mengundi besok dan akan mengundi Perikatan Nasional. Betul tak? Betul. Tapi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tak bekerja lebih sikit, apa yang berlaku di Tambun kepada saya akan berlaku kepada Hidayu. Kalau kita yakin kita dah bekerja selama seminggu ni bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan Perikatan Nasional, tetapi kita fikir besok kita berserah semata-mata, saya berpandangan keputusan orang Melayu hanya di kalangan orang Melayu hanya keluar 60%, 70% itu boleh mengakibatkan kita tewas. Kita nak pastikan seberapa ramai penyokong-penyokong kita mesti keluar mengundi. Hari ini saya rasa gembira berjalan di pasar malam petang tadi. Berjumpa dengan rakan-rakan daripada Putrajaya. Pegawai-pegawai kerajaan dah sampai. Bersemangat untuk besok nak turun mengundi dan akan mengundi Perikatan Nasional. Dia cakap kat saya terang-terang. Ada yang datang pakai baju jabatan. Bergambar dengan saya, tutup sini kejap. Dia kata apa? Takut Mat Sabu nampak. Tapi dia balik sebab dia kata dia nak sokong Perikatan Nasional.
sanggup balik. Dan kita pula, saya nak minta kita pastikan, besok pagi mula-mula kita keluar dengan diri kita, jaga keluarga kita. Bawa anak isteri dulu keluar mengundi. Pastikan pula selepas itu balik, tengok jiran tetangga, tanya, panggil, bagi salam, ketuk pintu. Pastikan mereka juga telah keluar mengundi. Boleh ke tidak? Sebab kalau kita tak buat perkara-perkara kecil ni, kita berserah, kita bertawakal semata-mata, keputusan di Tambun boleh terjadi di Tioman ni. Kita tahu, di Tambun sebenarnya majoriti menyokong kita. Saya tahu. Confirm dia tak nak Anwar Ibrahim. Tetapi pengundi kita tidak bersemangat. Tak nak keluar bersungguh-sungguh. Nak tunggu ada ke duit belanja. Itu yang Datuk Seri Sanusi marah tu. Kamu tengok video dia marah. Dia kalau marah buruk sangat ya. Ya, betul kata dia tu. Kita memikirkan perkara-perkara tinit binit, akhirnya kita tewas. Jadi penting. Cukup penting. Pastikan besok kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai pendukung parti. Kita nak tunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia menolak parti-parti yang didukung oleh pembohong yang berpakat dengan pencuri perompak. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini tanggungjawab kita. Kita nak pastikan Idayu besok kita panggil dia YB. Boleh tak? Boleh. Apalah susah sangat kerjanya kan? Dah hujung dah. Dah sampai dah masanya. Itu je yang kita nak kena buat dengan bersungguh-sungguh. Jangan tunggu kawan buat, kita buat sendiri dulu. Jangan tunggu orang arahkan, kita buat sendiri. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua ada peranan untuk pastikan Perikatan Nasional menang. Itu sajalah yang saya nak bawa pada malam ni. Sebab saya tahu, di sini semua dah menyokong, tak payah nak kempen banyak-banyak. Tetapi nak pastikan je, kita menjalankan tanggungjawab kita dengan sepenuhnya pada besok pagi hingga pukul 5 petang. InsyaAllah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap malam ni balik tak payah tengok bola, kita tunggu je keputusan. Malam ni siapa main? Spanyol dengan? Oh tengah main? Aduh dia dah tengok TV. Aku baru nak cakap jangan tengok. Tidur cepat besok nak kerja. Aduh letih lah kau ni. Jadi tak payahlah yang sini tak payah tengok lah Kita terus balik tidur, besok bangun pagi buat kerja, pangkah Idayu, pangkah Perikatan Nasional, pastikan semua orang buat benda yang sama. Itu je kerja kita. Terima kasih banyak. Saya bersama dengan Datuk Seri Tuan Ibrahim, Datuk Saifuddin, bukan Nasution. Bukan Nasution. Datuk Saifuddin bukan Nasution. Akan kembali insya-Allah. Kita akan adakan kenduri rakyat besar-besaran untuk meraihkan kejayaan adindaku Idayu sebagai yang berhormat untuk Dun Tioman. Kita berjumpa lagi. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perikatan! 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 Takbir! Takbir! Takbir!